Baik. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ni dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan petang ini adalah satu petang yang memberi kebahagiaan, keceriaan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang senantiasa menambahkan tingkatan iman dan takwa kita semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada petang ini kita menyambung lagi pengajian kita di dalam surah Al-Insan, ya, tafsir surah Al-Insan. Jadi insya-Allah petang ini kita sambung pada ayat yang ke-22, ayat 22 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Yang bermaksud serta dikatakan kepada mereka, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai oleh Allah. Barakallah, barakallah. Jazakillah khairan katsira ya Ibnati. Alhamdulillah kita telah pun membuka hati kita, membuka dada kita dengan membuka kalam Allah, dengan membaca kitab Allah, dan insya-Allah hati kita menjadi hati nurullah, hati yang bercahaya. Lalu dimulakan ayat ini dengan satu huruf yang disebut di antara huruf-huruf dalam Al-Quran. Kita akan berjumpa dengan huruf taukid, kita akan berjumpa dengan huruf ataf, kita akan bertemu dengan huruf jar, kita akan bertemu dengan huruf syarat dan sebagainya. Maka pada ayat yang ke-22 ini Allah memulakan dengan satu huruf yang disebut huruf taukid, iaitu bila kita sebut huruf taukid ini adalah satu huruf, ya, dia bukan satu huruf, namanya huruf taukid, ya, dia bukan kalimah, disebut huruf taukid. Iaitu kalau kita tengok bila huruf taukid ini adalah satu penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan ayat selepasnya adalah ayat yang kita sebagai seorang insan menjadi ibadullahi salihin. Mudah-mudahan pada ayat ini adalah satu ayat yang menyebabkan kita jadi taukid, 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 bukan taukid. Taukid kalau bahasa Arab tulisan bahasa Arabnya tawaw kaf ya dal, harfu taukid, ya, harfu taukid, harafa tawaw kaf ya dal, ya, harfu taukid, penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah menjanjikan sesuatu sebagai seorang yang beriman wajib kita yakin. Ya, jadi selepas huruf taukid itu Allah datangkan satu lagi bentuk disebut haza. Yang ni dalam bentuk isim, kalimah isim, ya, dan haza itu merujuk kepada isim isyarah. Haza ini adalah menunjukkan lil qarib, sesuatu yang hampir. Ya, sesuatu yang hampir yang dijanjikan oleh Allah, berjanji kepada insan di atas dunia, berjanji kepada makhluk yang bernama al-insan, apa yang kamu buat, jika kamu buat benar-benar lillahi ta'ala, maka ini Allah kata sesungguhnya ini, macam itulah Allah kata sesungguhnya ini, kemudian datang satu lagi dalam bentuk kalimah. Ya, kalimahnya ialah kana. Kana ni kalau disebut fi'il madhi dalam bentuk naqis. Ya, naqis artinya dia tidak sama seperti kalau kita sebut dalam bentuk kalimah yang sempurna.
Ya, kalau kita sebut kalimah yang sempurna, contoh darasa. Darasa berarti dia telah belajar. Kalau kana kita sebut dia adalah. Jadi dengan sebab itu ayat itu tergantung menyebabkan kita sebut kalimah ini kalimah fi'il madhi tapi dalam bentuk naqis. Ya, berbeza dengan kalau kita sebut kalimah yang dalam bentuk sempurna naqis, ya, satu kalimah memberi maksud sempurna. Ya, jadi yang tu nak kena belajar bahasa Arab betul lah baru boleh faham. Ya. Siapa nak belajar bahasa Arab, saya syorkan boleh juga belajar dengan suami Ustazah Muna tu, Ustaz Mustamid, ya, dia lepasan daripada Universiti Azhar Mesir. Okey, seterusnya. Ya, jadi kana itu fi'il madhi naqis, kemudian lakum, la tu harfu jar, kum tu majrur, isim mabni kerana dia datang dalam bentuk semua dalam bentuk domir, dia adalah mabni. Ya, apa maksud mabni? Barisnya tidak boleh ditukar. Ya, biasanya kalau lepas harfu jar dia mesti majrur. Tapi ini pun majrur oleh kerana dia dalam bentuk domir, maka dia adalah mabni, tak boleh diturunkan jadi lakim pula sekarang. Okey, biarkan dia laku. Jadi inilah janji Allah. Allah kata sesungguhnya ini adalah bagi kamu semua. Bagi siapa tu? Bagi kamu semua tu siapa? InsyaAllah bagi kita. Golongan Al-Abrar. Ya? Golongan Al-Abrar. Jadi kita kan berusaha belajar surat Al-Insan ni untuk kita jadi golongan minal abrar. Jadi golongan orang yang benar-benar tulus kerana Allah. Ya, benar-benar lillahi ta'ala. Bila kita buat lillahi ta'ala, maka Allah menjanjikan bagi kamu semua, termasuk kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Apa yang Allah nak beri? Allah kata jazaa'un. Ya, jazaa'un tu jadi khabar kana dia. Itu jadi khabar kana dia. Kemudian Allah kata dalam bentuk keseluruhan lah. Jadi daripada hazakana lakum jazaan tu menjadi khabar kana. Ya, jadi Allah kata ini kita nak cakap ini adalah bagi kamu semua. Ya, balasan, hadiah, pahala. Allah nak bagi tahu. Ini adalah hadiah bagi kamu semua. Bagi siapa? Bagi golongan Al-Abrar tadi. Ini adalah hadiah bagi kamu, Allah kata. Nah, itu kalau kita terjemah. Tak ni. Ya. Jadi kita mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh nak dapat hadiah daripada Allah. Apa dia hadiah daripada Allah itu? Okey, hadiah daripada Allah itu. Saya masuk kepada tafsiran yang ditulis ini. Ya. Setelah golongan Al-Abrar itu memasuki syurga. Jadi balasan yang Allah sediakan apa dia? Syurga. Jadi jazaan itu apa dia? Nikmat yang kekal abadi. Apa hadiah daripada Allah? Hadiah daripada Allah yang Allah janjikan kepada Al-Abrar itu ialah Al-Jannah. Iaitu apa dia? Syurga. Okay? Semua orang nak syurga. Tapi adakah benar-benar dia berusaha menjadi golongan Al-Abrar? Itu persoalannya. Semua orang nak jadi ahli syurga. Tapi berusaha tak bersungguh-sungguh, kita nak berusaha jadikan diri kita yang akan dijemput oleh Allah, dipimpin oleh para malaikat, dan hadiah yang terbesar, segala nikmat akan dikecapi di mana? Di dalam syurga. Usaha benar-benar, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita tengok jazaan ini berarti pahala, ganjaran, ya. Tapi apa maksud sebenarnya? Maksud sebenarnya adalah inilah syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada kamu, iaitu orang yang buat di dunia benar-benar mencari redha Anda. InsyaAllah. Ya, kena bersungguh-sungguh membersihkan hati. Ya, berdoa pada Allah, Allahumma tahhir qalbi. Ya, bersih, minta dengan Allah, Allah bersihkan hati kita. Jadi nak bersihkan hati kita bagaimana? Nak bersihkan hati kita mesti dengan ilmu. Ya, dengan ilmu yang memperbanyakkan ingat kepada kematian kita. Ingat kepada kematian, maka bekalannya adalah amalan. Ya, ingat kepada kematian kita, apa dia? Segerakan kita fastabiqul khairat, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar.
Itu persediaan. Jadi bila kita telah bersedia, insya-Allah Allah sediakan bagi kita sehingga Allah menggunakan kalimah isim isyarah di qarib. Inilah yang Allah telah sediakan kepada golongan al-abrar, apa dia? Syurga. Kita dah minggu lepas kita dah bincang bagaimana keadaan ahli syurga yang dilayani oleh Wildan dengan pakaiannya pakaian daripada sutera, ya, minumannya bagaimana, kemudian daripada sungai-sungai itu mengalir sampai kepada semua penghuni syurga itu, kan? Jadi ada mesej. Okay. Jadi jazaa itu bererti inilah hadiah kepada semua yang benar-benar beramal kerana Allah, buat kerana Allah, maka Allah menyediakan inilah syurga bagimu yang penuh dengan segala kenikmatan. Okay, Allah sambung dengan wa kana sa'yukum mashkura. Ya, wa kana sa'yukum mashkura. Ya, jadi kalau kita tengok sa'yu ni, ya, sa'yu ini, ya, apa dia sa'yu itu adalah isim kana. Ya, isim kana yang menjadi mudhaf, mudhafun ilaihi, mashkura ini menjadi khabar kana. Ya, jadi kena juga belajar bahasa Arab untuk kita tambah lagi kepahaman kita di dalam Al-Quran. Ya, Allah sambung wa kana sa'yukum mashkura. Ya, jadi apa maksud wa kana sa'yukum mashkura? Ya, lalu dikatakan kepada mereka, apa yang Allah kata, sesungguhnya semua pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan daripada pahala yang telah kamu lakukan melalui amalan-amalan soleh yang telah kamu kerjakan di dunia dahulu. Nah, jadi kita terus ingat senantiasa Allah menyebut inna hadza kana lakum jazaa. Apa yang kita buat di atas dunia ini ada yang Allah telah menjanjikan. Apa yang Allah janjikan, ya, ganjaran pahala. Bila dapat pahala, Allah letakkan kita di mana? Di dalam syurga. Dengan sebab apa? Semuanya ini kerana rahmat Allah yang memberi hidayah kepada kita sehingga membolehkan kita melakukan amalan yang soleh ketika kita hidup di dunia dahulu. Ya, sa'yukum adalah usaha. Usaha siapa? Kamu. Kamu ni siapa? Ahli golongan golongan yang buat lillahi ta'ala. Okey. Jadi kita dah faham macam tu, berusaha kita buat benar-benar lillahi ta'ala. Dikatakan lagi kepada mereka bila Allah duk kata mereka kepada mereka, inilah ganjaran, inilah hadiah daripada Allah, ya, di atas apa yang telah kamu usahakan dengan benar-benar kamu buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu hidup di dunia dahulu. Tak kiralah kita hidup 20 tahun ke, 30 tahun ke, 40 tahun ke, 50 tahun ke, 60 tahun ke, tapi kita buat atas dasar sa'yukum, usaha kita lillahi ta'ala. Sa'yu tu adalah usahakum kamu di atas dunia. Lalu dijanjikan oleh Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi. Ya, jadi Allah duk bagi tahu kita bila kita dah masuk ke dalam syurga, Allah kata fil ayyamil khaliyah. Ya, makan dan minumlah kamu. Allah kata makan dan minumlah kamu. Kalau ikut di sini dia kata yang pertama kulu makanlah kamu, washrabu dan minumlah kamu. Bila duduk dalam syurga tu kerja kita apa? Mengecapi segala nikmat, makan, minum, segalanya disediakan oleh khidmat yang Allah telah sediakan, iaitu daripada yang disebut wildan. Sebagai nikmat yang lazat dan baik. Inilah tempat yang pengakhiran yang tidak ada akhir, maka Allah sediakan syurga supaya bila kamu berada di dalam syurga, makanan dan minuman kamu itu adalah jauh lebih baik daripada nikmat yang kamu kecapi di dunia. Kalau di dunia kamu nak makan, kamu kena usaha pergi pasar. Balik daripada pasar kena bersihkan dulu baru masak.
Bila dah masak, baru boleh kita makan. Tapi bila kita berada di dalam syurga, kita tak perlu lagi ada sedikit usaha pun, namun setiap apa yang kita inginkan diberi oleh Allah dengan serta-merta. Sifat di dalam syurga, sifatnya bagaimana? Serta-merta. Sifat di atas dunia, kena ada sifat apa? Sabar. Sifat sabar adalah sifat manusia ketika hidup di dunia untuk mencapai nikmat yang kekal abadi. Siapa yang tak sabar, maka dia tidak akan dapat menduduki syurga. Nak jadi ahli syurga, mesti kena ada sabar. Tapi bila dah masuk dalam syurga, kita buat sesuatu tak payah sabar. Kerana apa yang kita nak, automatik dapat on the spot. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nak apa semua dilayani oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Kemudian dikatakan betapa mulia dan penyayangnya Allah bahawa dia memberi balasan yang sangat banyak berbanding amalan mereka yang sedikit. Allahu Akbar. Kita buat amalan kita sedikit dekat dunia, ya, tetapi Allah beri ganjaran yang luar biasa. Kita contoh, kita infak pagi hari, infak subuh RM1, di hari akhirat insya-Allah RM1 menjadi RM1,000. Nak kata kualiti itu menjadi berganda-ganda. Maka dengan sebab itulah betapa ramai orang yang sampai hari akhirat dia menyesal sangat-sangat, kerana kalaulah aku tahu ganjaran yang Allah beri, bukan dia tak tahu, memang dah tahu, ni dah belajar dah. Memang tahu sangat-sangat. Sedikit yang kita buat Allah beri luar biasa. Jadi untuk kita tidak menyesal di hari akhirat, maka jom kita sama-sama menghayati apa yang disebut oleh Allah. Apa yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini, Allah menyatakan betapa mulia dan penyayangnya Allah bahawa dia memberi balasan yang sangat banyak berbanding amalan hamba-Nya yang sedikit di dunia. Allahu Akbar. Jelas sangat-sangat. Ya, kalau kita tidur kita lebih banyak daripada amalan kita, betul kan? Tidur kita berapa jam berbanding dengan solat kita. Solat kita berapa minit? Ya, berapa minit kita solat? Ya, tidur kita berapa jam? Cuba kalau kita fikir yang tu pun dah cukup. Tidur kita berjam-jam. Tapi solat kita 5 minit. Paling lama pun 10 minit. Zikir kita tak sampai setengah jam. Membebel kita berjam-jam. Allahu Akbar. Tetapi dengan zikrullah kita yang sedikit itu dinilai oleh Allah menjadi sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Besarnya. Nak katanya besar. Nampak kalau gunung Uhud tu nampak besar kan? Begitulah Allah menyediakan ganjaran. Sedikit amalan yang kita buat, tapi biarkan, ya, pastikan amalan itu adalah amalan yang diajar oleh Allah melalui Al-Quran dan telah pun diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita telah pun belajar daripada muallim atau muallimah ataupun daripada mursyid, baru boleh kita beramal. Kita tidak boleh beramal tanpa kita berguru dahulu. Ya, kerana Rasulullah juga belajar daripada Allah dan juga daripada malaikat Jibril. Jadi tak boleh kita beramal tanpa guru. Kita buat takut-takut amalan kita tidak diterima oleh Allah, kerana setiap amalan yang kita buat tanpa guru-gurunya adalah syaitan. Jadi dengan sebab itu kita buat walaupun sedikit, tapi pastikan kita berlillahi ta'ala dan buat secara istiqamah. Pada ketika kita di hari akhirat, Allah beri ganjaran luar biasa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160, ya, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah ولا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون." Ya, yang ni tak ada dia punya tafsir, cuma diterjemahkan saja, ya. Jadi Allah menjelaskan sesiapa yang membawa amal kebajikan pada hari akhirat
iaitu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka balasan baginya 10 kali ganda dari kebaikan yang dilakukannya di dunia yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedangkan mereka tidak dianiayai dianiayai Allah wala sedikit pun. Nampak? Kalau dia buat kejahatan satu, dibalas dengan satu. Tetapi kalau dia buat kebaikan, satu kebaikan dia buat, Allah gandakan berlipat-lipat kali ganda. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ya, inilah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ya, jadi kalau Allah, ya, cuba kita tengok, bila kita nak buat sesuatu di dalam hati kita terniat, dalam hati kita dah ada niat nak buat keburukan, tetapi Allah melarang malaikat mencatatnya sebagai kejahatan. Jangan tulis dulu. Malaikat jangan tulis dulu sehingga hamba itu melakukan kejahatan, barulah malaikat mencatat sebagai amalan yang disebut dosa. Tetapi berbeza dengan kalau niat kebaikan, kerana niat kebaikan ini bila dia niat aja, telah pun dihidu, telah pun dicium oleh malaikat dengan haruman kasturi. Inilah nikmat, sebab itu kita kena senantiasa menyucikan hati kita untuk melakukan segala kebaikan. Bila kita buat kebaikan demi kebaikan, belum kita buat, baru kita niat nak buat kebaikan, tetapi telah pun ditulis oleh Allah sebagai amalan yang soleh. Bila dilakukan kebaikan itu, bukan dicatat sebagai satu kebaikan, tetapi dicatat paling kurang 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan dilipat kali gandakan kebaikan itu mengikut bagaimana ketelusan seseorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rahmat Allah, ya, yang maha luas, memberi segala kebaikan untuk hamba-Nya, namun hamba-Nya masih lagi leka, lalai dengan kehidupan dunia. Ya, okey. Jadi disebut di situ, ayat di atas mengisyaratkan bahawa kita mestilah melakukan amal soleh di dunia. Jadi tempat kita nak beramal hanya satu tempat saja, bukan di dalam rahim ibu kita. Tetapi wahai kaum ibu, walaupun kita bukan beramal di dalam, ya, yang kita sedang dikandungkan oleh ibu kita, ya, ketika kita dikandung kita belum dapat beramal. Tetapi wahai ibu yang mengandung, tarbiyahlah anak ketika berada di dalam kandungan lagi. Tarbiyah mereka dengan segala kebaikan. Mudah-mudahan ketika mereka lahir ke dunia ini, mereka telah senantiasa terdengar terlebih dahulu sebelum lahir ke dunia. Seperti mana kita masih berada di atas dunia, tetapi kita telah belajar cerita ahli syurga. Jadi didik anak yang sedang dikandungkan itu dengan perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika anak itu nanti akan lahir ke dunia ini. Didik daripada start kandungan itu. Apatah lagi apabila setelah 4 bulan, setelah ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala roh ke dalamnya, ya, ke dalam kandungan itu, ya, maka selepas daripada itu, daripada awal lagi didik dia dengan tarbiyatul Islamiyah. Mudah-mudahan ketika dia lahir, dia sekadar melanjutkan pengajiannya yang telah bermula daripada dalam alam rahim. Maka disebutkan di dalam kitab yang penuh dengan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini, tempat kita beramal hanya satu sahaja, iaitu di mana fit dunia. Dan kita kena ingat dunia ini daripada kalimah apa? Adna. Adna artinya rendah dan hina. Ya, adna, ya, artinya rendah ataupun hina. Jadi dunia ni rendah, bukan tinggi. Yang tinggi kat mana? Yang tinggi ialah syurga. Hina, dunia ni hidupnya seperti bangkai, disebut seperti bangkai. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita dikerumuni oleh, ya, bangkai-bangkai. Apa dia? Dikerumuni oleh nafsu syaitan. Jadi yang benda itulah yang disebut seperti bangkai. Jadi jauhkan bangkai itu dengan kita mendalami ilmu Allah. Mudah-mudahan yang mendekati kita ialah malaikat rahmat. Ya, jadi kita bersungguh-sungguh ambil peluang yang hidup hanya sebentar ini
belajarlah dengan bersungguh-sungguh dan beramallah dengan bersungguh-sungguh dan sampaikanlah apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan tertulis di dalam hadis itu dengan benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana dunia. Ya, jangan bila nak mengajar tanya berapa bayaran, mau berapa jam semua, jangan. Ya, bila kita buat macam tu, Allahu Akbar, kita bukan buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ajar kerana Allah. Kalau Allah nak beri rezeki kita, berapa pun, sedikit ke banyak ke, yang penting keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada guru-guru, jangan kita terlampau menilai keuangan. Ya, takut-takut keuangan yang kita pandang biru, merah, hijau, kuning, ungu, takut-takut kita tak dapat dedaun yang bertaburan kekal abadi di dalam syurga. Maka sampaikanlah ilmu Allah ini dengan tulus kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita akan dapat akhirat dan dunia seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Syura. Okey, boleh Tuan Haji pergi surah Syura ayat 20. Pergi surah Syura ayat 20. Kalau saya tak silap lah, Syura. Dia ada satu Syura, satu Asy'ara. Ini bukan kami bacakan ayat 20, ayat 20. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Yang bermaksud, sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan, dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Jazakillah khairan katsira ya ibnati. Okey, nampak Allah mulakan dengan man. Bila kita belajar Al-Quran, man ini dituju kepada siapa? Linnas. Ya, man itu dituju kepada linnas. Okey, kecilkan balik puan ni, saya nak tunjuk supaya semua boleh nampak. Okey, tolong tengok kalimah man ni. Man ni dia berbeza dengan kalimah ma. Bila Allah sebut man, dia dituju kepada linnas. Ma mana linnas dituju kepada manusia. Kenapa dituju hanya kepada manusia? Kerana manusia ini dibekalkan dengan akal. Dibekalkan dengan akal. Maka akal itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kalimah afala tatafakkarun, afala ya'qilun. Ya, kenapa kamu tak nak fikir? Ya, kenapa kamu tak guna akal itu untuk berfikir? Yang akal itu bila dia mampu, akal yang sempurna, dia akan berfikir. Dia fikir macam mana? Ya Allah, aku ni hidup takkannya lama. Paling-paling lama pun 100 tahun saja. Kalau hidup 100 tahun pun Allah, janganlah minta pada Allah umur panjang. Kalau 100 tahun, Allahu Akbar. Takut-takut 100 tahun tu dah menyusahkan orang lain. Dah nyanyuk dah. Kalau tak nyanyuk pun dah bongkok dah. Ya, kalau tak bongkok pun dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Nak jadi macam dulu tak boleh. Jadi tak payah minta umur yang panjang kerana memang umur itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditiupkan roh di dalam rahim ibu kita, telah ditetapkan oleh Allah, telah tercatat di Lauh Mahfuz. Bila kita lahir ke dunia, bila kita meninggalkan dunia ini telah tercatat. Apa yang paling penting untuk kita yang dibekalkan oleh Allah dengan kalimah man ini, yang dibekalkan dengan akal, maka akal itu menjurus kepada kebaikan, iaitu dipandu dengan apa? Al-Quran. Ya, ditunjuk oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akal yang sempurna berfikir, aku hidup tak lama. Ya, paling lama pun 60, 70, paling-paling pun 80, tapi dah teruk, dah menyusahkan anak dia. Penting kita minta kepada Allah, minta umur yang barakah.
Umur yang berkat itu lebih penting daripada minta umur panjang-panjang, tetapi khawatir umur yang panjang itu menyebabkan kita menyusahkan anak-anak ataupun menyusahkan orang lain. Yang penting kalau Allah beri kita usia, diberi kepada Allah bekalkan kita dengan apa? Akal yang mampu berfikir untuk alam selepas dunia. Yang paling penting kita minta kepada Allah apa dia? Minta Allah beri keafiatan. Sihat tubuh badan, maksudnya sihat rohani kita, sihat jasmani kita. Bukan nak sihat jasmani tetapi rohani kita rosak, tak. Kita minta sihat rohani kita, minta sihat kepada roh dan jasad kita. Jangan keluarkan ayat tadi, saya nak tadaburkan satu-satu. Tuan Haji, kekalkan ayat itu. Kerana ayat itu sangat penting untuk kita memahami kehidupan dunia. Kembalikan kepada ayat tadi, barakallah. Ya, baru nampak satu huruf dia dah kalihkan. Okey, baru nampak man ni, dia kalau tadabbur tak boleh cepat-cepat. Ya, kalau terjemahan boleh. Terjemahan saya baca macam anak Umi baca tadi. Terjemahan itu terjemahan sekejap je. Tapi kalau man ni kita kena terjemahkan satu-satu. Ya, tadabburkan satu-satu. Jadi man ni dituju kepada siapa? Dinas, kerana manusia itu punya apa? Akal. Jadi akal itu Allah nak bagi tahu, fikir. Kamu hidup tak lama, bekalan kamu apa? Amalan yang soleh. Lalu disebut di sini dengan kalimah kana yuridu harsal akhirah. Siapa yang dia nak cari apa? Nak cari kebahagiaan hari akhirat. Dia yuridu ni berarti dia berkehendak. Berkehendak kepada apa? Hari akhirat. Bila berkehendak kepada hari akhirat, sifatnya apa? Akhirat sifatnya baqa, kekal. Ya, kita baca bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan sifat akhirat itu kekal. Jadi sesiapa yang disebutkan di sini oleh Allah yang akal kita dipandu dengan sempurna, man kana yuridu harsal akhirah, siapa yang benar-benar berkehendak kepada akhirat yang sifatnya lebih baik, sifatnya kekal, lalu Allah kata nazid lah. Nazid ni adalah jawab kepada kalimah man. Ya, nazid ini adalah jawab syarat, menyempurnakan daripada kalimah man tadi. Ya, nazid ni adalah jawab syarat. Apa maksud jawab syarat? Iaitu melengkapkan ayat. Kalau disebut sesiapa yang berkehendak kepada hari akhirat, ayat itu tergantung. Ya, siapa yang nak dapat bahagian daripada akhirat. Ya, lalu Allah kata nazid, kami tambah. Siapa kami itu? Kami itu ialah Allah. Nampak Allah tak guna kalimah hamzah. Kalau hamzah memberi maksud saya ataupun aku. Tapi Allah guna kalimah nun. Nun ni asalnya nahnu. Ya, nahnu. Nahnu ni hanya boleh guna kalimah pada kalimah Allah. Kenapa Allah guna kalimah? Kalau kita seorang kita sebut saya. Kalau ramai kita sebut kami. Tapi nazid ni kembali kepada Allah. Kami tambahkan. Siapa kami itu? Allah. Merujuk Allah yang maha berkuasa. Bila kita berkehendak kepada tempat yang kekal abadi, lalu Allah memberi jawapan. Allah sempurnakan. Allah kata nazid lahu. Ya, ini 3 kalimah ni. Nazid jawab syarat, la ni huruf jar, uni kembali kepada man. Lalu Allah menjelaskan, Allah tambah baginya. Ya, Allah tambah baginya. Nya ni siapa? Nya ni balik kepada man ni lah. Man ni bukan nama orang, ya. Man ni merujuk kepada man syartiyah. Syarat kalau kita nak berbahagia di hari akhirat, dekat dunia kena beramal. Dekat dunia ni kena beramal dengan bersungguh-sungguh. Bila kita buat satu kebaikan di dunia, lalu Allah menjanjikan, Allah tambah baginya. Nya ni kepada orang yang berbuat kebaikan di dunia, tapi dia nak buat kebaikan dunia ni, dia nak dapat nikmat yang kekal abadi di mana? Fi harsi, di hari akhirat. Fi harsi. Maka Allah akan tambah berlipat-lipat ganda di mana? Di hari akhirat. Okey, faham tak? Artinya kita buat satu kebaikan di dunia, tapi kita tak nak kebaikan itu kerana manusia.
kita nak kebaikan itu seperti mana golongan al-abrar. Dia buat, dia benar-benar lillahi ta'ala sebab dia tahu nazid lahu fi harsih. Allah pasti akan beri ganjaran luar biasa kepada dia. Di mana? Di hari akhirat. Maka sekarang ni, bermula daripada sekarang, setiap minggu saya duk pesan pada diri saya. Yang kita buat jangan nampak dunia. Memanglah kita nampak dunia. Tetapi dunia akan binasa. Dunia kita akan tinggalkan. Kita akan mati. Kita akan pergi kepada alam barzah dan alam yang berikutnya. Maka yang kita nak cari sifat yang kekal. Sifat yang kekal itu cuma ada satu alam saja. Kan alam tu kat mana? Disebut al-akhirah. Ya, di sini yang tempat kekal abadi. Okey? Dan Allah sambung pada ayat ni, nampak? Wa man kana yuridu harsad dunya. Sesiapa yang dia nak memperolehi, nak banyak-banyak bahagian dunia. Dia nak serta-merta sebab manusia ni dia punya perangai dia nak instant. Kalau boleh sekejap ni dia buat, sekejap ni dia dapat. Sekejap ni dia usaha, sekejap ni dia nak kejayaan. Itu sifat manusia. Dia sifat apa? Ajilah. Ya, nak segera. Tapi sebagai seorang yang beriman, kita tak boleh nak buat dengan tergopoh gapah. Sebab sifat tergopoh gapah itu adalah sifat yang bercampur dengan nafsu dan bisikan syaitan. Akhirnya kita buat jadi pekerjaan yang tidak sempurna. Saya ambil satu contoh. Ya, cuba kita solat dalam keadaan solat tergopoh gapah. Adakah sempurna bacaan kita? Ada tak tumakninah? Ada tak penghayatan? Ada tak merasakan nikmatnya kita berkata dengan Allah? Ada tak rasa nikmatnya kita mendirikan solat, dilihat oleh Allah, didengari oleh Allah, dan Allah telah menyediakan syurga Firdausi untuk hamba-hamba Allah yang benar-benar solat. Daripada solat itulah yang membentuk ketakwaan di dalam jiwa kita sebagai ibadullahis salihin. Sebab tu tak boleh gopoh-gapah. Sifat orang yang sabar itulah sifat orang yang diraikan oleh Allah, sehingga Allah menyebut innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar bila dia buat sesuatu benar-benar tenang. Dalam keadaan tenang dia buat. Bila dia buat dalam keadaan tenang, kerjanya sempurna. Jadi disebut di sini wa man kana yuridu harsad dunya, yang manusia itu buat dia nak cepat dapat habuan dunia. Kalau nak habuan akhirat lambat sangat, dia kata. Kan kalau dia buat dapat pujian pada dia seronok. Awak ni baik sungguh, pemurah sungguh, mulianya awak ni, bersihnya hati awak ni, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia seronok. Ya, sebab dapat pujian serta-merta. Kita kalau orang puji macam tu, kembalikan kepada Allah. Ya, kembalikan kepada Allah pujian itu. Kerana setiap pujian terbagi kepada 4, maka bila dipuji, kembalikan pujian itu kepada Allah supaya kita tak jadi orang bila yang dipuji lupa diri. Ya, jadi pujian itu boleh diterima tapi kembalikan kepada Allah dengan menyebut barakallah dan sebagainya. Okey? Lalu Allah kata bila kamu nak habuan dunia, Allah sambung. Kalau di sini tengok nazid, di sini nu'ti. Dua-dua fi'il mudhari'. Dua-dua jadi jawab syarat ni. Lalu Allah kata nu'ti. Apa maksud nu'ti? Nu'ti Allah beri. Ya, Allah beri. Allah bagi. Kamu nak dunia, Allah bagi dunia. Kamu nak banglo kat dunia, Allah bagi banglo kat dunia. Kamu nak kereta mewah kat dunia, Allah beri kereta mewah kat dunia. Tapi cuba kita tengok, kereta mewah kita kat dunia kalau tidak dipandu dengan iman, dapat tak kereta kita berjalan kepada masyar seperti mewahnya kita hidup di dunia? Ya, kita nak berjalan lebih jauh daripada perjalanan dunia. Kerana perjalanan untuk menuju masyar itu sangat jauh. Lebih jauh daripada segala perjalanan dunia. Satu keliling dunia pun lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Dan kalau kita berjalan mengelilingi dunia, kita boleh berjalan menaiki kereta, menaiki kapal terbang, menaiki kapal layar, menaiki jet dan sebagainya. Ya, semua itu tak boleh kita bawa untuk sampai ke mana? Sampai ke barzah. Kita kena tinggalkan kat dunia. Kaya macam mana pun kita ada helikopter, helikopter tak boleh sampai dekat akhirat. Maka kita kena sediakan satu kenderaan yang boleh kita gunakan untuk menunggangi kita. Di mana?
di hari akhirat. Maka yang tu berada di mana? Yang berada di mana? Man kana yuridu harsal akhirah. Ya, nampak tu? Ya, yang ni Allah kata nampak nukti. Sebab tu saya suka sangat kalau kelas tadabbur, saya suka sangat. Saya suka kalau kelas tadabbur, saya sanggup tak tidur. Saya duduk tunggu. Siang saya tak dapat, saya save. Ya, malam saya nak tidur, saya dengar dulu. Bila saya tidur dalam keadaan saya dengar tadabbur daripada guru-guru yang mursyid tu, Allahu Akbar. Tidurnya walaupun tak lama tapi tidur dengan penuh kepuasan. Ya, sebab apa? Sebelum kita tidur kita telah memberi makanan roh. Ya, sebelum kita tidur kita telah memberi makanan roh. Jadi roh tu tidur kenyang. Jadi walaupun tidur tu sekejap, ya, tak tidur lama sangat, tak payahlah sampai 8 jam, tapi tidur itu telah pun berkualiti, insya-Allah. Ya, lagi sekali nukti, nun pun nahnu, kembali kepada Allah. Lalu Allah kata Allah datangkan kepadanya. Ya, datangkan kepadanya siapa? Kini balik kepada man juga. Allah beri kepadanya. Kamu nak dunia? Allah beri ke dunia. Minha, daripada dunia. Ya, kamu nak dunia? Allah beri dunia. Tapi Allah sebut wa malah. Ya. Ini satu kalimah ya yang ada Al-Quran. Sebab apa? Saya takut orang salah. Sebab mal artinya harta. Ya, mal artinya harta. Tapi di sini bukan harta ya. Maka dengan sebab tu kena buat satu-satu. Wani dan. Ya. Mani tidak. Lani bagi. Punya. Jadi ni ada berapa kalimah? Dan salasang arba. Ada 4 kalimah di sini. Ya, wani satu kalimah, mani manafi ya. Lani harfu jar, kuni majrur isim dhamir. Dan tidak ada baginya. Bila Allah bagi di dunia, dia nak dunia apa yang dia nak kekayaan, dia dapat kekayaan dunia. Ya. Dia nak ke anak, Allah bagi anak kat dunia, tapi kalau anak tidak dididik seperti mana acuan Allah, anak itu tidak boleh datang kepadanya di hari akhirat untuk memberi bantuan kepadanya. Tetapi kalau dia berkehendak anak yang soleh, anak yang solehah, anak itu akan bersamanya di dalam syurga. Dan insya-Allah anak itu akan memakaikan mahkota kepada ibu dan bapanya di dalam syurga. Ini satu penghormatan daripada Allah kepada ibu bapa yang mendidik anak-anak itu sebagai seorang hafiz dan hafizah. Maka dijanjikan oleh Allah ketika di dalam syurga nanti anak itu akan memakaikan mahkota kepada ibu dan bapanya. Ini janji Allah. Apa maksud mahkota? Kalau kita sebut kalimah mahkota, kita dah terbayang. Ya, satu macam mana nak cakap, satu penghargaan yang sangat besar daripada Allah kepada ibu dan bapa yang melahirkan generasi Rabbani Al-Quran sehingga mereka hidup benar-benar hidup di dalam roh Al-Quran. Ya, itu bahagian mana? Ini bahagian yuridu harsal akhirah. Allah bagi dunia pun dapat, akhirat pun dapat, tapi akhirat jauh lebih tinggi nilainya berbanding dengan dunia. Kamu nak apa dekat dunia? Allah bagi. Ni nampak wa ma lahu, dan tidak ada baginya fil akhirati, di hari akhirat nanti, min nasib, daripada bahagian hari akhirat. Saya nak tanya yang hadir pada kelas hari ini, mana yang kita nak? Kita nak dapat semata-mata dunia, tetapi Allah memberi jawapan wa ma lahu fil akhirati, tidak ada bahagian padanya di hari akhirat. Maksudnya tidak ada ganjaran pahala di dunia kerana kamu buat, bukan kerana Allah, kamu buat kerana dunia yang mengharapkan sesuatu imbah kerana sesuatu dunia lah, imbuhan dunia. Tapi kita belajar hari ini ikut seperti mana Al-Abrar, kita belajar jangan lari dan putus tali. Kita nak ni dari golongan Al-Abrar. Dia buat kerana nak cari sesuatu yang kekal abadi yang dijanjikan oleh Allah. Nazid lahu. Nampak? Allah tambah baginya fi harsih, bahagian hari
akhirat. Ni Allah datangkan. Dia nakkan dunia. Nampak ni? Ni al-akhirati. Ini ad-dunya. Nampak beza tak? Di sini nazid. Di sini nu'ti. Di sini Allah tambah. Di sini Allah tak tambah. Allah beri. Dia minta apa? Allah beri. Nak minta kekayaan dunia. Allah beri kekayaan dunia. Takut di hari akhirat jadi orang yang muflis. Okey? Jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ayat ini mengubah kehidupan kita. Ya, mengubah kehidupan kita, kita hafalkan ayat ini dan kita senantiasa beramal benar-benar dengan ayat ini. Kita nak yang kekal dan yang ditambah berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana al-akhirah. Kita tanda yang ad-dunya Allah beri dekat dunia, wa ma lahu fil akhirah, tidak ada di hari akhirat bahagian untuk kita kecapi nikmat yang kekal abadi. Okey, alhamdulillah. Kembali kepada ayat 22, Tuan Haji Fiza, balik semula kepada ayat 22 tadi. Alhamdulillah. Kemudian Allah sambung ayat yang ke-22 tadi dengan kalimah wa kana sa'yukum mashkura. Ya, daripada tafsiran daripada Ibnu Katsir. Yang pertama, Ibnu Katsir menafsirkan wa kana sa'yukum mashkura, disebut dengan ayat dikatakan, ini Ibnu Katsir ya, saya sekadar membacakannya. Kata Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dia kata jazaukum, ya, maksudnya balasan kepada kamu daripada siapa? Daripada Allah. Jazakumullahu 'alal qalil bil katsir. Ya, lalu disebut Allah membalas amalan kamu yang sedikit dengan balasan yang banyak untuk menghargai dan memuliakan kamu. Ya, jazakumullah jazakumullah 'alal qalil, benda yang sedikit, bil katsir, dengan sesuatu yang lebih banyak di mana? Di hari akhirat. Ya, Qatadah pula menafsirkan ghafara lahum. Ya, ini Qatadah. Dia tafsirkan dengan ayat tadi wa kana sa'yukum mashkura. Dia kata ghafara. Ghafara, dia telah memberi keampunan lahum, bagi mereka, az-zunuba, dosa-dosa mereka. Ya, wa syakara, dan dia adalah tergolong dari golongan orang yang macam mana? Orang yang bersyukur, berterima kasih. Lahumul husna, di atas segala kebaikan yang dia lakukan di dunia. Ya, dosa diampunkan oleh Allah. Allah tempatkan di tempat yang mulia, yang terbaik, dekat mana? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan Mujahid menafsirkan, dia kata mashkura ayu maqbula, yang artinya, ya, dia kata mashkura, yakni segala apa yang dia buat diterima oleh Allah sebagai amalan yang saleh. Kita khawatir, termasuk saya kadang-kadang memikirkannya, ya, cuma mengharapkan, takut dengan haud mesti ada. Setiap daripada kita mesti ada dua perasaan. Yang pertama mesti ada perasaan, apa dia? Khauf. Apa maksud khauf? Takut. Takut apa? Takut apa yang kita buat tidak dicatat sebagai amalan yang soleh. Yang kedua mesti ada sifat raja'. Makna raja'? Mengharap rahmat Allah. Mengharap rahmat Allah supaya apa yang kita buat benar-benar Allah menerima sebagai catatan di sebelah kanan. Maka inilah yang dikatakan kepada mereka setelah mereka memasuki syurga dan melihat nikmat-nikmat yang telah disediakan untuk mereka di dalamnya. Lalu disebut dengan jelas, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Okey, alhamdulillah. Ya, ucapan ini adalah untuk menambahkan lagi kegembiraan mereka di dalam syurga, sebagaimana dikatakan kepada orang yang melakukan kebaikan, tahniah. Ya, kalau kita di dunia selalu disebut bila kita buat kebaikan dan diberi anugerah oleh, ya, contoh ahli hijrah, ya, hari guru dan sebagainya, bila seseorang itu dapat kejayaan, kita akan diberi ucapan tahniah, kan? Biasa tahniah kerana mendapat gelaran datuk ke dan sebagainya, tidak bermasalah. Itu juga satu kejayaan di atas dunia yang insya-Allah kalau kita buat kerana Allah akan dapat berkali ganda di hari akhirat. Jadi kalau kita di dunia dengan ucapan tahniah, tetapi di hari akhirat diraikan oleh para malaikat. Sesungguhnya balasan ini adalah disebabkan ketaatan. Ya, apa maksud ketaatan? Kepatuhan kita mengikut perintah
Allah. Dan amalan soleh, amalan yang diajar oleh Allah dan Rasulnya yang telah dilakukan di atas dunia walaupun dengan penuh rintangan. Ya, rintangan ni cuba kita tengok contoh. Ya, jangan kalau kita nak cari contoh, kita cari contoh Rasulullah SAW. Sebab sebaik-baik contoh datangnya daripada Rasulullah SAW. Ya, dan ujian yang paling berat adalah daripada golongan para anbiya. Tapi kesemua para anbiya mereka berjaya kerana mereka datangnya daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi hamba Allah, apabila kita diuji oleh Allah, sebutkanlah kalimah wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Allah akan beri bantuan kepada kita luar biasa. Dan biasakan membaca Rabbi Yasir wa la tu'assir. Di dalam kesusahan, perbanyakkan kita membaca kalimah yang diajar oleh Allah melalui Al-Quran. Okey? Sebagaimana jika dikatakan kepada orang yang melakukan kesalahan, inilah balasan terhadap kamu di atas perbuatan buruk yang telah kamu lakukan. Itu adalah golongan daripada sebelah kiri. Ya, maka ia akan menambahkan lagi kesedihan dan kesengsaraan. Alhamdulillah, habis ayat 22, kita huraikan dengan secara terperinci melalui tafsir yang telah ditafsirkan oleh ahli mufassir. Okey, anak Umi sambung ayat 23 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Barakallahu fik. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Allahu Akbar. Ya, jadi walaupun ayat ni pendek, tetapi saya perlu menjelaskan dengan terperinci, dengan izin Allah, ya, dengan rahmat kasih sayang Allah. Kalau kita tengok inna, tadi pun kita mula dengan huruf taukid. Ini pun dengan huruf taukid. Bezanya tadi huruf taukid tidak ada isim inna. Bukan tidak ada isim na. Isim innanya terpisah. Yang ini isim innanya adalah na. Yang asalnya na itu ialah nahnu. Ya, inna dan kemudian nahnu. Kembali kepada nahnu itu kembali kepada Allah. Nahnu itu isim dhamir, isim zahirnya ialah Allah. Kalau kita nak tengok inna ni asalnya innallaha. Sesungguhnya kami. Kami itu siapa? Allah. Jadi dalam bentuk taukid Allah menjelaskan sesungguhnya Allah, kemudian nahnu, kami itu kembali kepada Allah. Jadi nahnu ini adalah taukid kepada kalimah Allah tadi. Dah dua kali kalimah Allah tapi didatangkan dalam bentuk isim dhamir. Kemudian datang kalimah nazzalna. Ya, na tu balik kembali kepada Allah. Nazzalna itu fi'il madhi wazan 4 huruf. Wazan 4 huruf dan na itu adalah isim dhamir muttasil yang menjadi fa'il kepada fi'il nazal. Ya. Allah nyatakan sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah lah yang telah menurunkan. Berapa kali kalimah Allah di situ yang dijadikan dhamir? Pertama pada kalimah na, kami, itu yang pertama. Kemudian nahnu tu kami dalam bentuk taukid dan dia adalah dhamir munfasil. Yang tadi na itu dhamir muttasil, yang ini nahnu dhamir munfasil. Dhamir terbagi kepada dua. Satu dhamir muttasil yang bersambung dan yang kedua dhamir munfasil yang terpisah. Nampak? Nahnu ini terpisah, satu kalimat terpisah. Dan nahnu itu asalnya Allah. Kamilah Allah kata. Nazal telah menurunkan. Siapa yang telah menurunkan? Kami. Kami itu ialah Allah. Berapa kali? Kalau cakap Melayu, ya, kalau cakap bahasa Malaysia, saya tukarkan cakap bahasa Malaysia. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan. Ada tak bahasa Malaysia macam tu? Jawapannya tak ada. Kalau ada orang Melayu cakap macam tu nampak sangat dah tak berapa nak betul. Tapi ini ada kata betul, ini ayat Quran. Ya, ini ayat Quran, mana ada ayat Quran yang tak benar? Semuanya benar-benar berlaku. Kerana kalam ni adalah kalamullah. Kalam Allah, mana ada kalam Allah yang tak betul? Cuma kita yang tak faham. Sebab apa ayat ini berulang-ulang kali domainnya untuk menafikan. Boleh buat tulisan kat situ untuk menafikan yang orang-orang kafir Quraisy
mengatakan ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah rekaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah datangnya berkali-kali taukid yang menegaskan bukan ayat ini datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ayat ini benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalimah nahnu tu diulang-ulang sampai 3 kali. Sampai berapa kali? 3 kali. Untuk menyangkal sangkaan yang dikatakan oleh kafir Quraisy, mengatakan Al-Quran ini ciptaan, rekaan, ayat-ayat dongengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bentuk penegasan, pengulangan, taukid, nak bagi tahu benar-benar bukan Nabi Muhammad yang bawa ayat Quran ini, tetapi Nabi Muhammad sekadar menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Risalah ini daripada siapa? Daripada Allah. Jadi utusannya, wakilnya siapa? Wakilnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia terpilih sehingga diangkat sampai ke tempat yang paling tinggi darajatnya, ke Sidratul Muntaha, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat Jibril pun tak sampai kat situ. Jadi nazzalna alaika, ke atas engkau. Engkau itu siapa? Ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan mulia yang dipilih oleh Allah untuk menerima kitab yang terakhir di atas muka bumi ini, yang terkandung di dalamnya merangkumi kitab Zabur, Taurat, Injil. Dicantum Allah menjadi satu kitab yang dinama Al-Quran, yang wajib dibaca kepada insan yang beriman. Insan kufur, dia baca Quran tetapi dia mencari kesilapan demi kesilapan, namun tidak pernah wujud kesilapan kerana semuanya benar. Tidak ada yang lebih benar melainkan Al-Quran. Okey? Alaikal Qur'ana. Jadi Al-Quran itu berbaris atas kerana menjadi maf'ulun bih. Apakah objek yang diturunkan oleh Allah? Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Siapakah umatnya? Kitalah umat yang terpilih, umat yang termulia, yang diraikan oleh Allah apabila bersama dengan kehidupan kita adanya Al-Quran. Di dada kita ada apa? Ada cahaya Al-Quran. Sebab itulah tadi saya sebut, kalamullah, kitabullah, nurullah. InsyaAllah, hati kita akan sentiasa bercahaya-cahaya apabila kita mengalunkan kalamullah. Membacakan kitabullah, hati kita akan terpancar cahaya. Cahaya apa? Cahaya keimanan yang akan memandu kehidupan dunia untuk bahagia dan tambah bercahaya di hari akhirat nanti. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Lalu Allah datangkan dalam bentuk masdar. Tanzila adalah maf'ul mutlak kepada kalimah nazzala. Kalau Al-Quran itu menjadi maf'ulun bih, tanzila adalah masdar yang menjadi maf'ul mutlak kepada kalimah nazzala. Apa maksudnya di sini? Quran itu benar-benar Allah yang menurunkannya, bukan rekaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia datang dalam bentuk 2 kali maf'ul. Pertama, maf'ulun bih pada kalimah Al-Quran. Al-Quran ini kembali kepada nazala. Tadi juga dia menjadi maf'ulun bih. Kemudian tanzila itu kenapa berbaris atas? Dia menjadi maf'ul mutlak, menguatkan lagi kepada kalimah nazala tadi. Jadi sesuatu kalimah fi'il kemudian diulang dalam bentuk masdar, dan masdar itu menjadi maf'ul mutlak untuk memperkukuhkan lagi. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara beransur
beransur. Kenapa diturunkan secara beransur-ansur? Kerana kita tengok apa yang diterangkan oleh ahli mufassir ini. Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawapannya adalah maka Allah menurunkan ayat-ayat bagi menafikan semua dakwaan dan tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Kemudian dia kata dan Al-Quran ini kesemuanya adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan sebentar tadi yang disebut inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama tempoh 23 tahun. Itu rapi, sebenarnya tak sampai 23 tahun. Ya, untuk mempermudahkan kita ingat, ya cukup kalau 23 tahun kita faham dah cukup. 13 tahun di Mekah, ya 10 tahun di Madinah. Sudah cukup memadai. Maknanya telah pun kita mengetahui sebagai seorang yang beriman, dia wajib tahu berapa lamakah Allah menurunkan ayat suci Al-Quran itu tempoh masa 23 tahun di mana iaitu kota suci Makkah dan kota suci Madinah. Maka dengan sebab itulah bila ayat suci Al-Quran ini turun di buah negara yang mulia itu, Dajjal tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke dua buah negara ini. Ya. Kemudian dia kata apa? Kami tidak turunkan Al-Quran secara sekaligus. Kami di situ kembali kepada Allah. Allah yang maha berkuasa, yang maha mengetahui. Kenapa Allah turunkan secara beransur-ansur? Adalah untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Siapakah umatnya? Kita. Supaya dapat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran itu dan dapat memahami isi kandungannya serta dapat beramal dengannya dan untuk menetapkan hati orang-orang yang beriman ini dengan lebih kukuh lagi. Itu tujuan ayat suci Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Jadi kalau Al-Quran itu turun sekaligus, ya, turun 114 surah, 30 juzuk, bagaimana para sahabat untuk menulisnya, untuk beramal dengannya, dan Rasulullah nak menyampaikannya adalah suatu perkara yang berat dan menyusahkan kepada kita umat akhir zaman untuk beramal dengannya. Maka dengan sebab itulah kita dipermudahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, surah yang pertama suratul Fatihah, surah yang kedua surah Al-Baqarah, surah sampailah kepada surah yang ke-114 disebut surah An-Nas. Ya, disebut surah An-Nas. Okey, jadi daripada satu surah kepada satu surah kita mempelajari lebih mudah untuk kita memahami. Jadi kita tidak celaru. Kalau pagi tadi kita belajar surah Al-Baqarah, ya, walaupun tajuknya lembu betina, sapi betina, tapi bukan cerita sapi betina sahaja ada dalam Al-Quran tu. Dalam surah Al-Baqarah tu ada berbagai-bagai ibrah, ya, berbagai-bagai ilmu yang diajar oleh Allah untuk kita melalui surah Al-Baqarah tadi. Ya, dan petang ni kita belajar pula satu surah yang menceritakan golongan yang buat benar-benar kerana Allah yang disebut golongan yang daripada golongan manusia dan manusia itu disebut Al-Abrar. Nampak? Jadi mudah kita nak faham. Kita tak campur adukkan. Namun di antara satu surah kepada surah-surah yang lain ada kaitannya. Ya, ada kaitan. Contoh tadi ayat 22 kita kaitkan dengan surah Syura ayat 20. Ya, jadi bila kita mentadabur Al-Quran, ya, jadi kita boleh kaitkan bersesuaian dengan ayat itu kepada surah yang lain yang ayat itu boleh diraikan untuk kefahaman yang lebih jelas. Okey, adakah faham apa yang saya sampaikan pada petang ni? Kalau faham, tolong bagi komen
faham. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham, jadi mudah untuk saya menerangkan dengan izin rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kenapa diturunkan secara beransur-ansur? Supaya mudah kita menghafal. So sekarang kita tanyalah pada diri kita sejauh mana hafalan yang telah berada di dalam hati kita, di dalam dada kita. Kerana di hari akhirat nanti yang dilihat oleh Allah ialah niat yang bertepatan dengan amalan, niat yang bertepatan dengan percakapan dan perbuatan. Maka dengan sebab itu ya kita senantiasa berniat, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, kita telah mampu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau tidak dapat banyak, berusahalah untuk menghafal sedikit demi sedikit. Jangan kita kembali kepada Allah langsung tidak ada di dalam dada kita hafazan. Ya, Allahu Akbar. Dia berbeza bila kita hafal Al-Quran tak dapat banyak sedikit, kalau tak dapat sedikit banyak berbeza. Berbeza, ya, insya-Allah. Maka dengan sebab itulah tujuannya untuk memberi peluang kepada para sahabat menghafal ayat Al-Quran itu bila diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, kedua mudah untuk mereka beramal. Ya, jadi satu-satu diajar mudah. Contoh kalau diajar bab solat, solat. Lepas tu diajar bab zakat, zakat. Kemudian diajar bab infak, infak. Kemudian diajar bab kasih sayang, kasih sayang. Diajar bab kekeluargaan, bab kekeluargaan. Jadi dengan sebab itulah ayat suci Al-Quran itu turun mengikut asbab. Jadi ayat suci Al-Quran ini ada ayat yang turun disebab ada asbabun nuzul, ya, ada sebabnya, dan ada juga sebahagian daripada ayat suci Al-Quran yang turun tidak ada asbab. Jadi kalau sebelum ni kita tak tahu, petang ni kita dapat ilmu ayat suci Al-Quran turun, ada yang sebahagian besarnya ada asbabun nuzul, sebab turun penuh ayat itu. Ya. Jadi turun ayat tu bersebab dengan mungkin kalau kita tengok surah Abasa, ya, Abasa wa tawalla, bagaimana Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat itu, ya, turunlah ayat itu, ya, yang disebut ayat itu bermula bagaimana kisah Abdullah Maktum, ya, dengan Rasulullah, dan pada ketika itu ada golongan, ya, para pedagang yang kaya raya. Jadi sebab itu turun ayat tu ada asbabun nuzulnya, dan ada juga ayat-ayat suci Al-Quran yang turun tidak ada asbab, turun sebagai satu pelajaran bagi kita untuk hidup mengikut sibghatullah. Okey, yang itu sebab turun ayat Quran secara beransur-ansur. Okey. Dan disebut lagi, dia kata apa? Adalah sebagai satu penjelasan kepada golongan kufar yang menganggap, kufar orang-orang kafir, menganggap bahawa penurunan Al-Quran secara beransur-ansur adalah bukan dari Allah. Mereka berkata, dia kata apa? Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Quran jumlah wahidah. Itu bihi fuadak warattalnahu tartila. Ya, dikuatkan lagi dengan ayat itu, ya, lalu dikatakan, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW secara sekaligus? Al-Quran itu diturunkan dengan secara beransur-ansur kerana iaitu Allah hendak menetapkan hati Nabi Muhammad SAW dengannya, dan Allah akan membacakan kepada Nabi Muhammad SAW satu persatu melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai perantaraan yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi walau apapun tuduhan orang-orang kafir, Allah tetapkan hati Rasulullah sedikit pun tidak goyang dengan tumahan, cacian, tomahan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menetapkan hati Rasulullah untuk terus berada dan senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW. Pun begitu kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, apabila kita diuji oleh Allah, ya, dengan tumahan daripada manusia. Ya, jadi
Sebab itulah Allah suruh kita, diajar oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tolong amal, dan saya yakin semua yang ikut petang ni beramal dengan doa ini. Doa ketika kita berada di dalam solat, doa ketika kita mendirikan solat. Apa doanya? Ya, semua doa itu hafal. Yang pertama, sebelum kita memberi salam, cuma nak tadaburkan aja. Ya, pertama doanya, okey. Anak Umi bacakan doa sebelum memberi salam. Doa yang pertama, minta jauh daripada azab neraka. Doa yang kedua, azab kubur. Yang ketiga, fitnah dunia. Yang keempat, fitnah kematian. Saya sebut Melayunya, anak Umi bacakan yang bahasa Arabnya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati min fitnatil masih dajjal. Barakallahu fiik. Ya, nampak kita baca Nabi ajar baca doa ini sebelum memberi salam. Ya, kita minta kepada Allah. Allahumma ya Allah. Ya, inni a'udzubika. Sesungguhnya aku meminta daripadamu. Minta apa daripada Allah? Pertama kita minta azabi jahannam. Kita minta perlindungan yang kita tak mampu. Confirm 100% kita tak mampu menghadapinya. Apa dia? Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu, dekat dengan dia pun tak mampu. Tak payah pergi neraka Allah. Ya, kita pergi dekat dengan api yang kita bakar sampah sarap tu, api yang tengah tinggi-tinggi tu, kita pergi dekat dengan api tu, mampu tak mampu? Tak mampu, panas sangat. Apatah lagi neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, neraka yang Allah janji. Maka dengan sebab itu, untuk menguatkan hati kita, cabaran kita, ya, maka baca doa ini. Minta Allah lindungi kita yang kita tak nampak lagi, tapi kita akan disediakan oleh Allah kalau kita tak ikut perintah Allah. Ya, minta perlindungan daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika bi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu, apa dia neraka. Minta perlindungan. Wa na'udzubika, kalau ramai wa na'um, kalau seorang wa a'udzubika bil qabri. Siapa yang berani dengan azab kubur itu, ulamnya luar biasa. Himpitan dan rusuk kiri bertemu rusuk kanan. Allahu Akbar. Dalam kubur itu panas kalau tidak ada kesejukan yang disediakan di atas dunia. Dalam kubur itu sempit, dalam kubur itu gelap. Asing bagi kita kerana kita tak biasa pergi kat sana. Dengan sebab itu, kita berdoa kepada Allah. Dah masuk asar ya, tapi kita teruskan insyaAllah. Kita habis 3:30 nanti insyaAllah. Ya. Kalau dalam majlis ilmu, kita dibenarkan. Kalau kita sengaja berlepak tak nak solat, jangan. Ya. Okey. Kita doa minta kita dilindungi dari dunia. Yang kita di dunia ni benda yang tak nampak tapi diajar oleh Rasulullah. Minta dua perkara yang kamu tak nampak tapi benda itu benar. Ya, orang yang beriman yakin adanya fitnah kubur, adanya azab kubur, adanya azab neraka Allah. Maka dengan sebab itu, kerana rahmat Allah, kerana kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, diajar oleh Rasulullah sebelum baginda wafat, bacalah sebelum kamu memberi salam sebelah kanan dengan penghayatan, dengan ketika jangan baca tanpa penghayatan, baca. Niatkan di dalam hati ketika kita menyebut Allahumma inni a'udzubika bi jahannam. Kita mohon ya Allah, aku akan pergi ke syurga, syurga Firdaus, syurga Adnin dan sebagainya. Ya, walaupun idah kita sebut hati, qasad dalam hati. Qasad dalam hati. Ni ada, kalau tak pandai ni ada. Ya, ada ni, nampak ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Tapi saya punya yang pertama bi jahannam. Yang ni tak apa, mana-mana pun boleh ya. Kalau ni dia sebut azabil qabri, dia adalah betul nah. Sebab sebelum nak sampai neraka, dia kubur dulu. Ya, tapi saya amalkan bi jahannam lepas tu bil qabri. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Okey. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah, aku berlindung. Ya, daripada kepada engkau. Daripada apa? Daripada azab kubur. Ya, azab kubur ni tidak mampu, lama, bukan sekejap, lebih lama azab kubur daripada kehidupan dunia.
Ya, tengok orang yang mati dah beribu-ribu tahun masih berada di dalam kubur, jadi azabnya. Jadi dengan sebab itu doa minta supaya dilindungi daripada himpitan kubur, kegelapan kubur, kepanasan kubur dan sebagainya. Wa min azabin nari jahannam. Ya, hadis ni samalah tapi saya beramal ya wa min azabi jahannam. Ya, semua tu benar, semua tu betul. Ya, nak sebut yang macam ni pun boleh. Kalau kita nak sebut min ya wa min azabi jahannam pun boleh. Ya, okey. Ya, daripada azab neraka. Ni azab api neraka. Ya, kalau kita sebut jahannam tu dah maksudnya neraka lah tu. Ya, azab neraka. Yang kita nak minta ini dua yang kita tak nampak, dua yang kita nampak. Ya, dua yang nampak apa dia kita minta perlindungan, takut kita tewas. Ya, apa dia? Wa min fitnatil mahya. Ya, kita takut fitnah di dunia. Fitnah yang macam mana? Takut benda tu tak betul. Tapi fitnah disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita tak nak ujian yang kita tak mampu untuk menghadapinya yang datangnya daripada manusia. Manusia yang diizinkan oleh Allah. Manusia tu buat kerja tak betul. Tapi Allah izinkan. Seperti mana iblis, syaitan. Benda tu adalah perkara yang mungkar. Tetapi diizinkan oleh Allah. Pun begitu kepada manusia yang buat perkara yang tak baik, mengkhianati kepada sesama insan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita takut kita tak mampu. Tak mampu menghadapi ujian yang berat itu, maka kita mohon perlindungan. Kerana bila doa di dalam solat, doa itu adalah doa yang insya-Allah tidak ditolak oleh Allah. Ya, wa min dan daripada fitnah. Fitnah ialah ujian. Fitnah ni apa benda? Min ni huruf jar, fitnah ini jadi majrur, fitnah ini menjadi mudhaf, al-mahya menjadi mudhafun ilaihi. Ya. Jadi mahya ni tak boleh turun mahyi pula sebab dia mahyi. Ya. Daripada fitnah kehidupan. Jadi mudah-mudahan kalau kita tidak menerima, tidak diuji dengan ujian yang berat-berat, suami kita baik. Tapi orang tak suka tengok kebahagiaan rumah tangga kita. Ada berlaku di dalam masyarakat hari ini. Tengok anak dia baik-baik. Ya, jadi ada yang tak suka. Orang beriman, bila dia tengok keluarga bahagia, dia sangat suka. Tapi ada juga di kalangan orang Islam, dia tengok orang bahagia, dia tak senang tengok orang bahagia. Maka dia cuba cari, dia cuba meruntuhkan kebahagiaan itu dengan melakukan apa? Fitnah. Ya, dengan melakukan fitnah. Contoh paling mudah, suami kita alhamdulillah syukur pada Allah. Suami kita orang baik. Jadi orang tengok suami kita, kita berkasih sayang dengan suami, suami menyayangi kita, kita disayangi suami, anak-anak menyayangi kita. Ya, orang tengok tak suka. Orang yang tak suka tu orang yang bermasalah. Orang yang tak ada masalah bahagia seronok dia. Dia tiru dia, kan? Bila dia tengok tak suka, jadi dia buat apa? Dia buat fitnah. Ya, dia buat fitnah macam mana? Dia kata nampak suami kamu tu baik, tapi sebenarnya dia ada perempuan lain. Itu fitnah sedangkan suaminya tak buat. Akhirnya bergaduh. Tak ada seorang perempuan pun yang baik macam mana pun bila dia bagi tahu suami kamu ada perempuan lain, dia nak kahwin dengan perempuan lain, dia kata alhamdulillah, biar pilah dia nak kahwin lain. Ya. Saya rasa kalau ada 1,001 kot yang cakap macam tu kot, yang lainnya doa nanti perang sayusi, kan? Itu dinamakan fitnah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat kita, mudah-mudahan kita tidak diuji seperti itu. Ya, ujian. Contoh lagi, ya, ujian bagaimana? Ujian kita di pejabat. Ini pernah berlaku, semua ni adalah kehidupan dunia. Kadang-kadang bila di pejabat kita ni buat kerja sungguh-sungguh kerana Allah Taala. Kita terus kerana Allah. Dan bos pun sayang kita. Bila bos sayang kita, kadang-kadang bos bagi peluang, bagi lebih pada kita. Sebab kita rajin, kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga hubungan dengan bos dan hubungan sesama pekerja. Ya? Ada tak semua orang suka tak? Lepas tu bos naikkan pangkat. Agak-agak akhirnya
fitnah ketika kematian, wal mahya tadi mahya kehidupan, wal mamat ketika mati. Ya, jadi ketika mati, sebab itulah diajar bila kita menziarahi sanak saudara, jiran, tetangga yang meninggal dunia. Bila kita menziarahi mereka, ya, kita ni wal mamat ya. Kematian kita jangan sebut perkataan yang tidak baik. Kerana apa? Kerana ketika itu ada malaikat yang akan mengaminkannya. Mudah-mudahan ketika kematian kita, semua yang menziarahi kita, menziarahi jenazah kita, menziarahi mayit, ya, buat kali terakhir menyebut segala perkara kebaikan untuk kita. Semua perkara yang baik-baik lalu diaminkan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kalau dia kata ya dia ni orang yang sangat baik, ya, jaga solat fardu, orang yang sangat rajin memberi bantuan sesama insan, orang yang jujur, tak pernah dia cakap bohong, orang yang sangat pemurah, rajin menginfak, dalam keadaan dia sendiri pun tak cukup, tapi dia rajin menginfak. Ketika orang menyebut kalimah demi kalimah yang kebaikan atas dirinya, ketika dia telah kembali kepada Allah, semuanya diaminkan oleh malaikat yang kita tidak lihat. Tapi takut-takut fitnah yang atas diri kita setelah kematian kita, orang menyebut keburukan. Jadi kalau disebut keburukan juga diaminkan oleh malaikat. Tu yang kita khawatir. Sebut yang baik pun malaikat aminkan, sebut yang buruk pun diaminkan. Jadi kalau yang disebutkan kebaikan, maka insya-Allah tempat kita adalah tempat yang baik di alam barzakh sana. Tapi kalau disebut keburukan, khawatir dia pergi ke tempat yang menyeksakan di alam barzakh. Maka dengan sebab itu jangan tinggal doa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa min fitnatil mahya, ketika hidup dijauhkan daripada fitnah ujian yang berat-berat, dan di saat kita telah kembali kepada Allah, tidak ada kalimah-kalimah yang su'uzan daripada kalimah itu keluar daripada al-insan, daripada manusia. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, kalimah yang keluar daripada keluarga kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita, siapapun mereka, menyebut kalimah yang baik-baik. Jelas? Dan satu lagi, iaitu yang berada di penghujung dunia, ya, wallahu alam, sama ada kita bertemu atau tidak, ya, tapi baca saja doa ini, wa min fitnati, ya, fitnah apa pula ni? Fitnah yang terakhir. Wallahu a'lam kita bertemu atau tidak, mudah-mudahan kita tidak bertemu. Ya, wa min fitnatil masihid dajjal, iaitu fitnah dajjal. Maka dengan sebab itu kita hidup di akhir zaman, paling tidak beramal danlah dengan ayat surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan ayat 101 sampai ayat 110. Itu kalau orang malas lah kan. Kalau yang sebaik-baiknya beramal daripada ayat 1 sampai ayat 110. Okey. Jadi Assalamualaikum Ustazah. Ya. Ni saya Razia ni, saya nak tanya. Ya. Ke ada, ataupun boleh ke saya mencela ni? Ke Ustazah belum habis lagi? Tak apa, boleh saja insya-Allah. Saya nak tanya, tadi cerita mengenai anak-anak beri mahkota kepada ibu bapa yang mendidik anak-anak jadi hafiz tu kan? Ada Ya, saya. Dari hadis. Ya, dah. Ustaz ada. Ustazah boleh beri hadis ke? Ya. Okey, itu cerita yang diceritakan melalui cerita kelebihan kepada anak-anak tahfiz. Hadisnya ada tetapi saya tak ingat, tapi memang masa saya belajar disebut hadis tu. Cumanya saya tak ingat. Cuma saya ingat dia punya matan. Dia punya sanad tu semua dan matannya terjemahan dia. Tapi kalau nak insya-Allah minggu depan. Ya, minggu depan saya carikan dan saya akan bacakan insya-Allah. Ya, itu kelebihan kepada mereka yang melahirkan anak-anak yang penghafal Al-Quran dan beramal dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan sekadar dia hafal tapi dia tidak beramal, tak jadi juga. Dia hafal dan dia beramal insya-Allah. Ya, jadi kelebihan itu luar biasa hanya diberi kepada anak-anak yang berjaya
sama ada lelaki ataupun perempuan, maka diberi kelebihan itu kepada mereka dan akan memakaikan mahkota di dalam syurga nanti. Itu kelebihan dan ada. Assalamualaikum Ustazah. Azlina ni. Ya saya Azlina. Saya nak tanya, kalau kita semayang sunat awabin tu, doa dia tu, dia cakap suruh kita dapatkan perlindungan selepas tetapkan iman selepas mati tu. Apa maknanya lepas mati disuruh tetapkan iman tu? Apa maknanya tu? Okey, barakallahu fiik. Jazakillah. Bagus, soalan yang sangat bagus. Kita nak kata ditetapkan iman terlepas mati, dah mati mana ada lagi kan? Kita nak beriman kita ni terpelihara ketika hidup, kan? Maksudnya di situ Azlina, kita beramal dengan segala kebaikan. Apabila kita beramal dengan segala kebaikan, insya-Allah janji Allah itu benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah berjanji. Maksudnya di situ dikekalkan keimanan kita. Kita mati dalam iman, kita masuk syurga dengan iman. Bukankah ada doa Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannatal ma'al iman. Ya, makanya insya-Allah yang disebutkan daripada doa yang setelah kita membacakan daripada surah Awwabin tadi, solat sunat Awwabin tu, ya. Ni alhamdulillah tak payah saya nak tunggu lama-lama. Okey, tengok sebab dah 4:30, ya, semua nak solat kan. Tengok ni sebut ni. Man qara'al Quran wa ta'allama wa amala bihi alaysa walidahi. Maksudnya lidah ini dua ibu bapa yaumal qiyamah. Okay, saya nak tanya siapa yang bagi ni? Ya, siapa yang hantar ni? Kak Siza, Kak Siza. Ya, Kak Siza. Alhamdulillah. Ya, jadi saya tak payah nak buka saya punya dalam kitab yang saya catat masa saya belajar. Okey, jadi tengok ni Allah kata, siapa yang menghafal Al-Quran, mengajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota. Nampak ni mahkota. Mahkota ni perlu tadabbur lagi. Tapi ini bukan Al-Quran, ini hadis. Ya, mahkota artinya masa saya belajar guru saya terangkan, mahkota ini adalah satu penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu bapa yang benar-benar menjadikan anaknya anak yang hidup dengan roh. Roh apa? Roh yang ditinggalkan. Apa dia? Kita ditinggalkan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tinggal apa? Taraktu fikum amrain. Apa dia yang Allah tinggalkan kepada kita? Rasulullah SAW tak tinggalkan kita harta, tetapi Allah tinggalkan harta yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu penghargaan daripada Allah. Bukan semua dapat, sebab tu ramai dalam syurga nanti yang menyesal. Yang menyesal. Kalau kita, masa saya belajar dulu, apa Ustaz kata, kita pergi combo. Bila kita pergi combo, tahu combo tak? Kita pergi menerima tu apa namanya tu ijazah tu, ya. Dijemput tak mak bapak? Adakah dijemput orang lain? Ada dia ajak bawa kekasih kamu? Tak, ada tak? Tak ada. Dia ajak siapa? Mak ayah. Mak ayah. Kalau di dunia lagi, dah mak ayah kita ya pergi sana dengan, kalau nak pergi, tak nak dia baju buruk, kasut pun nak pergi tukar kasut baru. Betul ke tak betul? Betul. Baju baru, kasut baru, handbag baru. Oh, semua nak baru. Tudung baru sebab apa? Nak meraihkan pengorbanan anakku yang berjaya mendapat diploma, degree, master, PhD dan sebagainya. Itu yang bagi siapa? Chancellor. Ini yang bagi siapa? Mahkota ni siapa yang bagi? Allah. Nak tak usaha ni? Nak usaha tak? Nak. Dan saya kata dulu masa dulu ada seorang yang dengar hadis ni, ya, nampak Rasulullah SAW bersabda ni, ya, nampak dihasan. Okey, ni apa ni HR ni apa maksud ni hadis
riwayat daripada Hakim. Ya, dan lambat nak terang yang tukang lagi tak jadi mak. Yang ni habiskan dulu. Okey, nampak mahkota itu bagi siapa? Kedua orang tuanya. Dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Allahu Akbar. Ya, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Nak bagi tahu apa? Takkan jumpa. Ya, pakaiannya dah kita dah memang pakai sutera tebal nipis semua gitu kita dah belajar kan. Ini luar biasa. Orang lain tak dapat yang ni. Yang ni Allah bagi pada ibu bapa yang anaknya adalah orang yang berjaya. Di dalam dadanya ada 30 juzuk Al-Quran dan menyampaikannya. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fiik. Kita akan berkekalan, diberi kenikmatan di dalam barzah. Nikmat kita, nikmat iman itu akan terpelihara di mahsyar dan akan diraikan oleh malaikat dan diberi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menuju ke syurganya. Okey, rasanya cukuplah. Ada kesilapan, kesalahan, Allah akan beri keampunan kerana saya insan yang lemah, pasti ada buat silap. Ya. Jadi sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan Allah jaga masa kita dengan membaca surah Al-Asr. InsyaAllah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.